Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们晚上好。 Ya, ketika kita menyanyikan lagu yang tadi barusan kita nyanyikan, seringkali fokusnya adalah tentang lokasi kemana saja. 当我们唱刚才所唱的那首诗歌，我们常常会把焦点放在di mana。 Ya, tetapi ada satu bagian yang saya ingin highlight di dalam khotbah hari ini, yaitu tentang jiwa sama berharganya dan juga baris akhirnya ku mau cinta yang Tuhan cinta. 但是今天我要大家注意的一句话，就是说，每一个灵魂在神的眼中同样的宝贵，让我们以神的爱来爱这些灵魂。 Bearing witness to the ends of the earth, judul tema pada malam hari ini Bapak Ibu. 今天我们晚上的主题是把福音传到地极。 Oke, mari kita sama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kami dan mendengar firman-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你。今天晚上我们可以聚集在这里，一起思想你的话语，一起祷告。 Biarlah melalui firman-Mu kami boleh dibukakan melihat betapa luasnya pekerjaan Tuhan. 巴不得借着你的话语，我们的眼睛被打开，看见你的工作实在的广大。 Tapi sebelum kami melihat luasnya pekerjaan Tuhan, kami juga ingin melihat luasnya hati Tuhan. 在我们看你工作广大的之前，我们先能够摸到你广大的心， Sehingga hati kami pun juga boleh menjadi semakin luas. 使得我们的心也更开阔。 Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 现在天父，我们是奉主耶稣的名祷告，感谢， Amin. 阿门。 Oke Bapak Ibu, di dalam khotbah hari ini kita melihat, mungkin saya akan membuka dengan sistem masyarakat zaman feodal ya, dalam kolonialisme. 今天我的讲道的开始，想要带大家看当时候我们被统治的时代。 Dulu ketika kita dijajah oleh Belanda, kita melihat ada 3 lapisan masyarakat. 在荷兰统治印尼的时候，那时候的社会分这3个阶层。 Yang memang dengan sengaja oleh pihak Belanda, yaitu adalah yang tingkat paling atas adalah golongan Eropa, lalu yang tengah adalah golongan Timur Asing termasuk Chinese, lalu yang ketiga baru golongan pribumi. 那时候统治者荷兰，他们故意有那样子的政策，使得当时的社会最高层是欧洲人，第2层是亚洲人，第3层是本国的人。 Dan sengaja dibuat memang bertingkat bahwa yang di paling atas itu yang menempati posisi pemerintahan, kekayaan, lalu yang kedua menempati posisi perdagangan, lalu yang ketiga yang sangat terbatas dalam hal ekonomi, politik maupun pendidikan. 最高阶层的这个第1层，他们才有权利坐在统治者或者是说政府的地位。第2阶层，他们可以经商；第3阶层，他们无论是在经济、政治，还有各方面的福利，他们都非常的受到限制。 Ya masalahnya bahkan setelah kita merdeka pun prasangka-prasangka buruk di antara semua hal ini masih tetap terjadi. 但是很可惜的，即使如今我们已经是独立了，但是像那样子的偏见还是存在。 Dan sekarang kita akan membaca dari satu ayat Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 18. 所以这时候我们要一起来看一处经文，《使徒行传》第1章18节。 Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di dalam tiga periode tersebut ya Bapak Ibu, yaitu adalah Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 我们看见刚才提到的这个传福音，先从这个耶路撒冷，然后撒玛利亚，然后到地极这个3个阶段。 Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul, dia menjelaskan betapa sulitnya Injil itu menyebar dari Yerusalem di pasal 1 sampai akhirnya benar-benar sampai ke ujung bumi di kitab Roma di pasal terakhir. 我们看见说，《使徒行传》的作者路加，他让我们看说，这个福音从耶路撒冷开始，一直到地极，就是这本书的最后1章，它的这个过程非常的艰难。
Kesulitan menjangkau pergi keluar itu sangat banyak, yaitu secara finansial, secara logistik, maupun juga banyak tantangan-tantangan maupun penganiayaan. 这个福音要从耶路撒冷到地极，这个广传的这个过程遇到许多的阻拦，比如说他们需要经费，需要各方面物资的供应，还有当时候的政府的一些逼迫。 Tapi ada satu kesulitan dari dalam sendiri, dari internal yang Lukas juga sangat soroti. Itu bagaimana Injil menerobos batasan-batasan ras dan bangsa. 除了这些外在的困难，路加他也特别的指出，当时候的一个难题就是内在的难题，就是种族之间歧视。 Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu boleh menjadi semacam miniatur dari seluruh kitab Kisah Para Rasul. 这节的经文可以成为整个使徒行传的一个缩影。 Yang boleh dibilang kitab Kisah Para Rasul dibagi menjadi 3 bab besar, yaitu yang pertama Yerusalem dan Yudea, lalu yang kedua adalah Samaria, lalu yang ketiga adalah bagaimana Injil akhirnya sampai kepada ujung bumi. 就是使徒行传可以分着这3段，当福音从耶路撒冷犹大地开始，第2阶段到撒玛利亚，第3阶段到地极。 Nah, Samaria itu adalah bangsa blasteran ya, bangsa yang hasil kawin campur dari orang Yerusalem atau orang Israel dengan orang kafir. 撒玛利亚人是犹太人跟外邦人婚姻生下来的后代。 Sedangkan ujung bumi itu mewakili bangsa-bangsa kafir yang memang menyembah ilah-ilah lain. 那些所谓地极的人，就是那些外邦人，他们敬拜偶像的。 Saudara lihat dari 1 ke 2 dan nanti dari 2 ke 3 ada tembok yang besar sekali. 我们看见从这个3个阶段的之间，他们有一个很坚硬的墙。 Tapi setiap kali Injil berhasil merobohkan atau menyeberangi dari poin 1 ke poin 2 atau 2 ke 3, Tuhan memberikan tanda yang sangat jelas. 但是每一次，当这个从第1阶段到第2阶段能够拆毁之间阻隔的这个墙的时候，神赐下一个很明显的一个记号，就是圣灵。 Tanda apa? Yaitu tanda turunnya Roh Kudus. 就是圣灵。 Jadi Roh Kudus turun bukan hanya waktu Pentakosta di Yerusalem yang kita baca, tapi nanti ada 3 kali Roh Kudus juga turun kepada orang Samaria maupun juga nanti kepada Cornelius. 所以圣灵降临不只是发生在耶路撒冷第1次的那个时刻，我们也看见后来圣灵再一次的降临在撒玛利亚人身上，然后后来在一位外邦人的身上。 Saudara, kalau saudara membaca di kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara akan melihat di situ ada orang-orang dari berbagai bangsa sedang berkumpul di Yerusalem untuk beribadah. 我们看《使徒行传》第1章，当圣灵降临的时候呢，那时候有许多外地的人，他们聚集在耶路撒冷。 Nah, dikatakan di situ ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 那些人当他们使徒使徒能够说出他们的方言的时候，他们都觉得很惊讶。 Tapi kita harus sadar semua orang dari berbagai bangsa ini rasnya masih sama, orang-orang Yahudi, tapi mereka tinggal di perantauan. 但是我们要知道，当时候在耶路撒冷聚集的这些外地人，他们仍然是犹太人，只是他们旅居在外地。 Tapi sudah tidak bisa ngomong bahasa Ibrani lagi, sama seperti ya kita yang perantauan, mungkin dulu nenek moyang kita dari Tiongkok, tapi sekarang generasi 2-3 sudah nggak fasih bahasa Mandarin, bisanya bahasa Indonesia. 所以呢，这些住在外地的犹太人，很可能他们已经不再能够说希伯来语，就像我们在印尼的华侨，也许是我们的爷爷奶奶从中国来，但是到了我们这一代，许多人不再会讲华语了。 Atau yang lahir di Amerika, American born Chinese, mungkin sudah tidak bisa bahasa Mandarin, bisanya cas-cicus bahasa Inggris. 也许像在美国生长的那些亚洲人，他们也不再会说本国的话，只会说英语。 Jadi kita melihat pertama di Yerusalem, lalu kemudian nanti kita akan melihat di pasal yang ke-9
di pasal ke-8 kita melihat bagaimana Injil sampai kepada Samaria. Sekarang kita masuk ke dalam bab 2, kira-kira bagaimana Injil menyeberang ke Samaria. 接着我们看到了第9章呢，这个福音已经到了撒玛利亚。 Nah, sebelum kita melihat demikian, kita pertama-tama mungkin perlu membaca terlebih dahulu kisah tentang bagaimana Filipus mengabarkan Injil di tanah Samaria. 在我们进入这个第2阶段之前，我们首先先看腓立比他怎么样将福音带到撒玛利亚。 Mungkin sulit terbayangkan oleh kita betapa radikal dan betapa beraninya Filipus pergi ke Samaria memberitakan tentang Mesias di sana. 我们看见他是带着多么大的勇气，把福音带到撒玛利亚。 Orang Yahudi dan orang Samaria sudah musuhan 1000 tahun. 我们知道犹太人与撒玛利亚人他们之间的这个敌对已经1000年的历史。 Saudara lihat kalau di peta ini Galilea itu Israel Utara. Lalu ketika mereka ingin beribadah ke Yerusalem di selatan, jalan paling cepat adalah lewat Samaria. Tapi mereka orang-orang Israel Utara nggak akan pernah mau, mereka akan mengambil jalan memutar. 我们看见住在北方，就是撒玛利亚北方的这些以色列人，当他们要到耶路撒冷去圣殿的时候呢，他们最靠近的路是要经过撒玛利亚，但是这些人他们宁可绕远路，他们也不愿意经过撒玛利亚。 Dan di situ saya ada tulis tentang Lukas 9 ayat 52 sampai 54, ada satu insiden ketika Yesus hendak pergi ke Samaria. Dia menyuruh muridnya, 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes untuk mempersiapkan, tetapi karena tidak diterima, maka kedua murid ini berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" 我们知道有一次耶稣要到撒玛利亚，然后他差派2位门徒先过去，但是撒玛利亚人他们不接受耶稣，甚至这2位门徒还问耶稣说：“要不要我们祈求让火从天上降下，消灭这些撒玛利亚人？” Bapak Ibu ada yang pernah coba apply visa, mungkin ke Korea ya, ke Korea atau ke Jepang, lalu saudara apply visa, visanya ditolak. Apakah saudara akan berkata, "Oh Tuhan, kiranya Jepang itu semua dimusnahkan oleh nuklir"? 我们有没有说曾经申请这个签证？举例来说，我们申请韩国的签证，然后这个签证没有被批准，我们会因此祈求说，让这个国家被这些子弹把它销毁。 Sepertinya enggak ya, karena mungkin kita tidak membenci Jepang atau Korea atau negara manapun yang kita ingin pergi, visa kita ditolak ya sudahlah, kita pergi ke negara yang lain. 我们也许不会有那样子激烈的反应，我们的签证不被一个国家批准，我们可以选择别的国家去旅行，不是吗？ Tapi setidaknya dari respon Yakobus dan Yohanes pun kita sudah bisa menebak kira-kira betapa dalamnya kebencian mereka tuh kepada orang Samaria. 但是从耶稣这2位门徒雅各、约翰因着撒玛利亚人的拒绝，他们有这么激烈的回应，这是基于他们对撒玛利亚人的仇恨。 Dan betapa mengagetkan ketika satu orang Israel atau sedang berdebat dengan Tuhan Yesus lalu bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus memberikan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. 我们看见，甚至有一位犹太人，当他跟耶稣谈论的时候，然后他后来问说：“谁是我的邻舍？”当这个问题提出，耶稣有那个好撒玛利亚人的比喻。 Mungkin di telinganya orang Israel pada waktu itu mungkin akan sama seperti kalau kita berbicara kepada orang Israel modern, Hamas yang baik hati atau Hezbollah yang baik hati. 当时候，当耶稣提出这位好撒玛利亚人的时候，对当时的犹太人的耳朵听起来，就像今天如果你对以色列人说哈马斯有好心肠的人，或者 Hezbollah 有好人。 Orang Israel yang taat, yang beribadah, yang baik nggak akan pernah ke Samaria, apalagi memberitakan Injil seperti Filipus ini.
所以我们看见一个他们很守着自己宗教的犹太人，他们是从来不会到撒玛利亚，更何况像菲利比那样子把福音带到撒玛利亚。 Maka ketika para rasul di Yerusalem mendengar bahwa Samaria menerima Injil Kristus, mereka mengirimkan utusan Petrus dan Yohanes untuk memeriksa. 所以当在耶路撒冷的这些使徒们听见福音在那边已经被接受广传了，他们甚至需要派人，就是彼得跟约翰去那边确认。 Apa hasil yang mereka dapatkan? Mereka terima Injil, tapi belum menerima Roh Kudus. 他们在那边发现了什么呢？他们发现这些人已经领受了福音，但是他们还没有受圣灵的洗。 Baru kemudian kedua rasul ini menumpangkan tangan, lalu turunlah Roh Kudus atas orang-orang Samaria. 所以这两位使徒就按手，使得圣灵降临在这些人的身上。 Maka ada yang mencoba menafsirkan bagian ini. Nah itu makanya pertobatan itu ada dua tahap. Yang satu terima Tuhan Yesus, yang satu adalah baptisan Roh Kudus. 这一段的经文使得有一些人认为说，我们的悔改要分这两个阶段，就是先是领受了福音，第二阶段我们还要领受圣灵。 Nah yang tahap kedua itu ada manifestasinya seperti berbicara bahasa roh atau manifestasi fisik lainnya, mujizat dan yang lain-lain. 第二的那个领受呢，当我们领受圣灵的时候呢，有些人认为就应该有一些的现象，举例来说，要说方言或者有其他的表现。 Maka pertanyaan saya adalah pertobatan itu sebenarnya satu tahap atau dua tahap? 所以我接着要问，我们的这个悔改只是一阶段呢，或者需要两个阶段？ Iman Ortodoks Kristen menerima hanya satu. 这个东正教他们只接受悔改只是一次。 Waktu kita percaya ya kita dilahirbarukan, kita disatukan dengan Kristus, kita diadopsi dan kita menerima Roh Kudus sekaligus. 就是当我们悔改的时候，我们接受基督，我们得到新的身份，同时我们也领受圣灵。 Lalu bagaimana kita menjawab kenapa di pengalaman orang-orang Samaria ini ada dua tahap? 那我们接着就会问说，为什么这些撒玛利亚人他们的这个悔改看起来是两个阶段呢？ Nah kita harus melihat ini adalah kasus khusus di mana Tuhan ada rencana khusus. 所以我们必须知道说，这样子的这个过程是一个很独特的过程，因为神在这件事情上有他专有的旨意。 Ini pertama kali Injil diberitakan di luar Yerusalem dan lebih tepatnya di tanah musuh bebuyutan Samaria. 因为这是福音第一次传到耶路撒冷之外的地方，特别是犹太人的敌人撒玛利亚。 Nah kita udah melihat antara Yahudi dan Samaria musuh bebuyutan. Kita sekarang melihat ada orang-orang Yahudi yang percaya Kristus. Ada juga orang-orang Samaria yang juga percaya Kristus. Apakah orang-orang Kristen ini juga akan musuhan? 现在我们看说，原来犹太人跟撒玛利亚人他们是敌人，但是现在有犹太人的基督徒，也有撒玛利亚人的基督徒。那这两个种族的基督徒，他们是否也是互相敌对？ Apakah permusuhan yang sudah ribuan tahun itu akan berlanjut di dalam gereja, di dalam kekristenan? 是否祖宗千年来的这个仇恨，会不会继续在教会里存在？ Nah untuk menghindari hal tersebut, Tuhan sengaja menahan Roh Kudus sampai rasul-rasul juga datang lihat sendiri bahwa orang Samaria benar-benar percaya Injil. 为了避免这件事情，所以神在撒玛利亚人悔改的时候呢，没有马上降下圣灵，而是等到使徒们来，他们自己亲眼看见圣灵也降临在撒玛利亚人的身上。 Dan untuk memperkuat fakta tersebut, Tuhan kirimkan Roh Kudus turun atas orang-orang Samaria. 所以为了更突出这一个事实，神那个时候降下圣灵。 Dan kita bisa melihat Injil merobohkan tembok perseteruan yang sudah ribuan tahun. 所以我们看见福音，它能够拆毁
千年来的仇恨。 Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu adalah ketika Injil menyeberang ke orang-orang Gentile atau bangsa-bangsa lain. 现在我们看到第三个阶段，当福音到达了外邦人。 Di sini jurang Yahudi, orang kafir bahkan lebih lebar lagi. 我们看见犹太人跟外邦人之间的隔阂是更大的。 Orang Yahudi itu tidak akan punya relasi dengan orang kafir, tidak akan masuk ke rumahnya, apalagi duduk makan bersama. 犹太人从来不会进入外邦人的家，更何况到跟他们一起坐席吃饭。 Kebenciannya juga sangat mengakar mendalam. Mereka pernah dijajah. 他们对外邦人的这个仇视也非常的根深蒂固，因为他们曾经被这些外邦人统治。 Anak-anak perempuan mereka mungkin pernah diperkosa, anak-anak laki mereka mungkin pernah kalah, dijadikan tawanan perang. 犹太人的女儿可能曾经被外邦人强奸，或者他们的儿子可能在跟这些人打仗的时候离世。 Nah di bab 2, tadi chapter 2 kita sudah melihat bagaimana campur tangan Roh Kudus menghindari perpecahan Yahudi Samaria. Nah sekarang bab 3 bagaimana? 我们看见在第二阶段，圣灵工作，使得这个犹太人跟撒玛利亚人的仇视可以消除。那这个在第三阶段接着是怎么样呢？ Nah bab 10 seringkali diberi judul pertobatan Cornelius. Tapi konteks ini kita ingin melihat yang sangat ditekankan oleh Lukas juga adalah pertobatan Petrus. 这第10章，一般给的主题是哥尼流的悔改，但是事实上，作者路加他也非常的把焦点放在彼得的转变。 Saudara nggak gampang ya, kikis karat yang sudah puluhan tahun. 我们知道这个已经生锈的这个锈的地方，要把它去除掉10年多的这个是不容易的。 Ataupun angkat akar yang sudah begitu mengakar rasisme di dalam diri Petrus. 在彼得身上，这个种族歧视的观念这么的根深蒂固。 Saudara nanti ketika baca, saudara bisa melihat ada 4 tindakan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk mengikis karat-karat di dalam hatinya Petrus. 我们看见神在使这个彼得在慢慢的转变的时候呢，有分这4个阶段。 Yang pertama Tuhan mengirimkan mimpi tentang kain yang diturunkan berisi banyak campuran binatang yang halal dan haram, lalu Petrus disuruh makan. 第一就是神让彼得做梦，然后在梦中有一块布，有许多不洁净的那些动物，神要彼得将它们吃下。 Petrus makan, oh Tuhan aku tidak pernah makan yang haram. 神要他吃的时候，彼得说：“我从来不吃这些不洁净的。” Lalu Tuhan bilang jangan sebut haram yang ku bilang halal. 当我已经洁净的，你就不要说这是不洁净的。 Thank God ya, kita sekarang bisa makan samcan dan cukyok karena semuanya halal buat kita. 我们感谢主，我们现在什么都可以吃，因为现在没有这些所谓的洁净不洁净。 Lalu yang kedua Tuhan memberikan perintah untuk Petrus ikut bersama dengan 3 orang yang diutus oleh Cornelius. 然后神吩咐彼得跟随哥尼流所差派来的这3位。 Dan ketika sampai Tuhan juga menunjukkan bahwa yang perintah kepada Cornelius pun itu datangnya daripada Tuhan. Jadi 2 pihak sekaligus Tuhan konfirmasi. 所以当彼得到达哥尼流家的时候，他从哥尼流那边知道说，神给哥尼流同样的感动，知道彼得会来，所以双方在主的面前，他们都得到一个印证。 Lalu tanda keempat yang paling ultimat yang tidak bisa disangkali oleh Petrus ketika dia berbicara, Roh Kudus juga turun atas orang-orang kafir ini. 然后最后一个阶段就是当彼得他亲眼看见说圣灵降临在这些外邦人的身上，使得他无可否定。 Jadi di pasal 10 dan 11 seringkali disebut sebagai the Gentile Pentecost. Itu Pentakosta bagi orang-orang kafir. Kalau di pasal 2 Pentakosta untuk orang-orang Israel. 如果
使徒行传第2章是以色列人的圣灵降临节，那这个第10章跟11章是外邦人的圣灵降临节。Maka Petrus tidak bisa berdalih lagi. Kesimpulannya adalah karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus yang sama kepada orang bangsa Gentiles, orang bangsa-bangsa lain, maka gereja juga harus menerima mereka sebagaimana Tuhan terima mereka. 所以当彼得看见圣灵降临在这些外邦人的身上的时候，他无可回避，神已经这样子的接纳他们，教会同样的也要接纳这些人。 Saya bacakan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 47. Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. God does not show favoritism. 我读给大家47节，于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样。” Mungkin kita gampang ya berkata, iyalah Allah tidak membedakan orang. Tetapi yang membedakan orang biasanya adalah kita, Bapak Ibu. 我们也许很容易的说，是啊，神没有区分人，但是呢，我们不知不觉，其实我们区分人的这个观念存在我们自己的身上。 Maka dari itu kita melihat di dalam gambaran singkat pada hari ini, sebelum Injil meluas ke daerah yang semakin meluas, Tuhan terlebih dahulu meluaskan hati Petrus, Yohanes. 我们看见神怎么样在把这个福音广传的工作的事上，在这个福音广传之前，他先让他自己的使徒，就是彼得跟约翰的心先开广。 Kalau mau jujur, kita semua secara default, secara dari sononya kita mempunyai racial prejudice, prasangka-prasangka negatif terhadap ras yang lain. 如果我们很诚实的检视自己，其实我们每一个人或多或少，我们都有这些种族歧视的偏见存在。 Orang bule kulit putih menolak anaknya kalau kawin dengan dengan menantu kulit hitam. 也许白种人他们会拒绝他们的孩子们跟黑种人结婚。 Demikian juga ada dari yang keturunan Chinese menolak juga kalau anaknya menikah dengan yang bukan non-Chinese, misalnya dari ras Manado atau Batak. 也许中国人他们也不愿意他们的孩子跟其他的种族，比如说马达人或者是Manado人结婚。 Setidaknya saya punya satu pengalaman, yaitu ada satu orang yang sangat keberatan anaknya itu menikah dengan orang Manado ya. Sama-sama Kristen, sama-sama pelayanan di gereja. 我自己碰到的一个实例，就是有家长他们反对孩子跟Manado人结婚，虽然这Manado人是基督徒，这2位年轻人是一起服侍的。 Tapi ironisnya papanya ini tidak keberatan ketika putrinya itu dicesawin dengan pengusaha yang Chinese, mapan, tapi tidak Kristen. 但是很可悲的就是说，当这位父亲他知道说他的女儿可以介绍给一位不错的这个商人中国人他反而接受了。 Maka dari itu hal pertama sebelum kita berpikir tentang pergi ke ujung bumi, mungkin hal pertama adalah bagaimana sikap kita terhadap orang-orang di ujung bumi yang berbeda ras. 所以，当我们在谈将福音传到地极的时候，我们首先要看看说，我们对我们种族之外的人，我们的心态如何。 Tapi Bapak Ibu, ujung bumi itu di mana ya? 那我想问说，地基是哪里？ Ini bumi bulat, ujungnya di mana? 这个地球是圆的，这个地极是在什么地方呢？ Kalau Agus tadi bilang Bekasi. 如果刚才有一位弟兄说是Bekasi， itu udah planet lain katanya. Apa? Planet lain. Sudah 那 seperti 是 planet lain. 另外一个星球。 Iya, bahkan kita bisa melihat tidak ada lagi ujung bumi. Tidak ada satu daerah pun yang tidak pernah dijejak oleh manusia. 所以没有所谓的真正的地极，因为整个地球都有人类的痕迹。 Tidak perlu menginjili orang dari negara lain atau ras lain, bangsa lain. Karena di Jakarta kita bisa menemukan begitu banyak orang dari berbagai suku bangsa.
我们不需要到很远的地方见到那些跟我们不同族类的人，而是我们在我们自己的地方，特别是雅加达，各国各个地方的人都聚集在这里。Tapi panggilan Bapak Ibu yang utama dan mungkin yang lebih relevan adalah bagaimana menjadi saksi bagi orang-orang dari berbagai suku di sekitar kita. Yang paling banyak suku apa? Suku Jawa, suku Sunda, mereka ribuan di sekitar kita. 所以对我们的情况更符合的，就是我们能够对我们四周围的人做见证。我们四周围的人大多数是什么呢？我们知道，在我们的周围有几千个爪哇人、Sunda人。Nah, di mana di sekitar kita yang seringkali kita tanpa sadar mereka adalah rekan kerja, mereka pegawai, mereka klien atau orang-orang yang kita temui di jalanan. 不知不觉，其实在我们的生活当中，我们常常跟他们有接触，无论是对方是我们的客户，是我们的职员，是我们的同工，是我们在路上遇见的人。Saya pernah memberikan satu tugas ya kepada murid-murid yang saya ajar di sekolah untuk pergi menginjili kepada orang yang berbeda suku. 我曾经在教书的时候，给我的学生这样子的功课，要他们出去跟另外一个种族的人传福音。Jadi untuk pertama kalinya ketika mereka kembali, mereka bilang, iya ya Pak, ternyata orang-orang itu ya, orang-orang pribumi itu enggak senegatif yang saya selama ini pikir ya. 这些学生他们出去实际做的时候，他们回来之后的反应，他们认为说，事实上这些人并没有他们想象的这么的负面。Nah itu yang saya berkata, rasisme, discrimination dan prejudice itu kita selalu bisa dapatkan dimanapun. Kita bisa mendapati orang Chinese yang licik, yang curang, yang baik juga ada. Pribumi demikian juga, ada yang baik sekali, bahkan lebih baik, ada yang jujur, ada yang ya jahat juga. 这个种族的偏见其实是在各个种族都会存在的。别的种族可能会认为说中国人很狡猾，那我们中国人会认为说别的种族的人他们很坏。Nah, kita melihat di dalam Injil bagaimana prejudisnya orang Yahudi, ternyata mereka mendapati orang Samaria bisa menjadi saudara seiman, orang-orang Romawi, orang-orang dari Korintus bisa menjadi saudara seiman mereka juga. 同样的，在使徒行传让我们看见犹太人后来他们也发现说，他们的敌人撒玛利亚人原来也能够成为他们主内的弟兄姐妹。那外邦人、罗马人、哥林多人同样的可以在主里是一家人。 Maka ketika saya mendapatkan tema bearing witness to the ends of the earth, mungkin aplikasinya bukan saudara pesen tiket ke ujung bumi, tapi mungkin orang yang perlu diinjili sudah ada di sekitar kita semua, Bapak Ibu. 所以当我得到这个题目，将福音传到地极的时候，我希望大家知道，这个的应用不是说要你买机票到很远的地方传福音，而是在你的四周围已经有许多所谓的地极的人。 Jadi menyambung yang Bapak sudah sharingkan, mungkin aplikasinya adalah ya mari kita sama-sama mengajak orang-orang yang kita kenal di sekitar kita untuk datang ke Mini KKR. 所以，就像刚才主平弟兄他所分享的，这个布道会，我们抓住这个机会，把他们带到主的面前。这些人就是我们四周围的人。 Karena saudara kalau apply visa ke Korea belum tentu dapat, tapi kalau ajak orang ke sini pasti bisa. 因为我们申请韩国的签证不一定被批准，但是我们四周围的人，我们邀请他，总会有人愿意跟我们一起来。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat keluasan hati Tuhan. 我们在天上的父，我们感谢你，我们看见你这么广大包容的心。 Engkau adalah Allah yang tidak membeda-bedakan karena Engkau menciptakan semua manusia sesuai dengan gambar dan rupamu. 主啊，你所有的人类在你的眼中都是一样的宝贵，因为每一个人都是你按着你自己的形象造成的。 Tapi kami manusia yang berdosa ya Tuhan seringkali menilai manusia berdasarkan tingkat ekonomi, tingkat ras, tingkat bangsa dan
sosial mereka. 但是我们身为已经犯罪的这个人类，我们在看别人家的时候，我们都会以这些这个财力的这个阶层、社会的阶层、种族的阶层来歧视别人。 Maka dari itu Tuhan kami mohon agar kami boleh dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan yang luas. Hati kami kiranya boleh Engkau perluas juga. 所以主啊，在我们来扩展你的国度之前，主啊，我们祈求你先扩展我们的心， Sehingga kami boleh membawa beban-beban orang dari berbagai bangsa di dalam doa-doa kami. 使得我们能够为各个的种族、各国的人的需要，我们都会为他们祷告。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名祷告，感谢， Amin. 阿门。